Irsyad Haji Razak dan Safiyah Razak, dan juga kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan yang sempurna untuk Nur Akilah Sumayyah binti Afiq Faisal, Akmal Fizat Nazlan, Raja Yong Azni bin Raja Ahmad Shah, Rohani Soeb Adnan Aman, Abdul Rahman Zainal Abidin, Surya Said, Nur Azrina Azman, Muhammad Syarul Nizam, Muhammad Basir, Rolinda Zulkifli, Haji Hasan Hassan, Fadilah Zakaria, Muhammad Zari Idlan bin Abu Nadir, Anwar bin Basri, Nur Hidayah binti Yahya, Syafiqah Azlin binti Ismail, Faridah binti Rahman, Abdul Rahim Khalid, Siti Hadijah Muhammad, Fatimah binti Abdul Karim, Salih Farhan bin Muhammad Jufri, Nur Jannah Abdul Aziz, Salwa Abdul Wahab, Jumidah Masrun, Muhammad Yaakob bin Masrum, Sakinah Sanib, Sariyati Sanib, Muzala Mustafa, Nur Aini Khalid, Nur Maslita Din, Nur Hayati Zainuddin, Umar Abdul Rahman, Hasnah binti Umar, Faizal Ikmal Azami, Syarifah Siti Nur binti Said Mazin, pejuang-pejuang Thalassemia, Salmah binti Ali Muhammad, Yasmin Abu Hanifah, Muhammad Ali bin Muhammad Azmi, Zakia Zuhro, Sarina Sofiah, Salamiah binti Hamadiyah, Jani Jamari, Sardi bin Haji Mukti, Fauziah bin Sudin, Ainur Yusnita binti Muhammad Faid, Mazia Adnan, Zahsi Iman Afsin binti Ahmad binti Muhammad Adi Haikal Izani, Cik Muji binti Cik Noh, Haji Sulimah Haji Sukaimi, Muhammad Amir Syafi'i, Mazura Mahtar, Suriah binti Zaid, Jamilah binti Maulan, Bariyah Ainul binti Johari, Haji Ishaq, Halijah binti Sulaiman, Nurfahana Yaakob, Hashim Zakaria, Haji Sirang Tobari, Haji Masita Arsyad, Haji Abdul Wahid bin Ramin, Salmah binti Haji Abdul Qadir, Zul Fadli bin Nur Azman, dan juga kita doakan kepada sahabat yang setia bersama Gemunu Iman, Haji Wan Aisyah Wan Andak yang berada di hospital. Mudah-mudahan kita doakan kepada semua senarai 185 yang diuji. Mudah-mudahan Allah berikan kesihatan, beri kesembuhan yang sempurna insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, mari sama-sama kita bersama dengan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Eliyin Aminin untuk meneruskan kuliah kita dengan memimpin bacaan Yasin, doa dan tazkirah kisah-kisah dari kisah Al-Quran. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladhina jataba. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka sihhatan tayyibah. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkati kami semua yang hadir pada pagi ini di dalam bulan Rajab. Wa Sya'ban, berkati kami juga di dalam bulan Sya'ban, ya Allah. Wa ballighna, sampaikan umur, kesempatan, peluang ketaatan kami Ramadan, dalam berada di dalam bulan Ramadan nanti, insya-Allah, mudah-mudahan. Saya doakan yang hadir pada pagi ini, Ali Hajjah Alia Sa'di, Azimah Syafwan, Badariah Basir, mudah-mudahan sihat walafiat. Fatimah Uthman, Fatimah Rohada, mudah-mudahan diberikan sihat afiat oleh Allah. Hadijah Idris, Hajjah Fina Sharif, Hajjah Hamsiah Abdullah, mudah-mudahan Hajjah Insyirah, Ina Mama Izzat, mudah-mudahan insyaAllah sihat walafiat juga. Tuan Muhammad Yusuf Mazni Miftah, Nadira, Nur Halila, Hajjah Nur Ashikin Aziz, Hajjah Nur Aini Abdul Latif, Hajjah Nurliah Rafi'i, semua sekali, termasuk yang sekarang mungkin berada di hospital, di mana saja kita berada. Mudah-mudahan yang lain juga, yang sebut, yang tak disebut, mudah-mudahan secara umum semua sekali Allah berikan sihat walafiat, insya-Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Sama-sama, mudah-mudahan. Hari ini kita akan meneruskan
program kita yang bukan sekadar rutin, bukan sekadar pengulangan, tetapi pembaikan, peningkatan. Pembaikan dari sudut penghayatan. Bacaan yang sama, surah Yasin yang sama, tapi mudah-mudahan peningkatan dari segi penghayatan, dari segi keikhlasan, dari segi kesungguhan, dari segi kesungguhan, dari segi keupayaan, keinginan, minat, suka, cinta, kasih, istiqamah, itu semua mudah-mudahan kita dapat tingkatkan dengan bacaan surah Yasin kita pada pagi ini. Dan kita nawaitu kita lillahi ta'ala di dalam hati. Semoga Allah ikhlaskan semua yang hadir pada pagi ini. Diikhlaskan hatinya, yang bercakap, yang mendengar, yang mengikuti. Dan saya harap semua sekali mengikuti dengan cara membaca surah Yasin itu. Dan mudah-mudahan insyaAllah Allah limpahkan rahmat berkah untuk kita semua insyaAllah. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون
وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم
نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم عافنا وعافهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة
اللهم إنا نسألك لنا ولهم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, di bulan yang penuh dengan keberkatan, kami mohon kepadamu ya Allah dengan berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalah kiranya engkau berikan keafiatan dan kesembuhan kepada orang-orang yang kami sebutkan namanya, sebahagian daripadanya dan sebahagian yang lain yang tidak kami sebutkan namanya, yang kami setiap seorang dari kami meniatkan dalam hati kami agar kami dapat mendoakan kesihatan mereka, keafiatan mereka. Semoga mereka berada dalam keadaan tabah dan sabar, redha dan tawakal untuk menghadapi ujian yang berkaitan dengan urusan kesihatan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah hamba-Mu yang lemah, yang tidak mampu untuk memberikan bantuan pertolongan yang sepenuhnya dan sebaiknya kepada mereka. Tetapi kami mempunyai keyakinan yang penuh betapa dengan bantuan dan pertolongan-Mu, ya Allah, urusan mereka akan dipermudahkan dan diselesaikan sepenuhnya. Kami serahkan urusan mereka kepada-Mu, ya Allah. Engkaulah yang menguasai mereka. Engkaulah yang mencipta makhluk-Mu yang bernama sakit dan yang bernama penyakit. Engkau juga yang mencipta makhluk-Mu yang bernama sihat. Engkau berikan sihat kepada sesiapa yang Engkau berkehendak untuk memberikan kepadanya. Dan Engkau meminjamkan serta memberikan sakit kepada sesiapa dari kalangan makhluk-Mu yang Engkau berkehendak untuk berikan sakit kepadanya. Kami redha dengan ketentuan-Mu, kami sabar dengan ujian-Mu, kami terima dengan setiap satu ketentuan-Mu dan takdir-Mu. Namun kami mohon ya Allah agar saudara kami, jiran kami, sahabat kami, kenalan kami, mereka ini yang berada dalam keadaan sakit, diberikanlah ya Allah akan kesembuhan, diberikan penawar syifa dan keafiatan. Berat mereka menanggung, lebih berat daripada hati kami yang mengetahui, mata kami yang memandang. Semoga mereka bila dikurniakan kesihatan, mereka susuli dengan ketaatan. Semoga mereka apabila dikurniakan keafiatan, disusuli dengan kesolehan, disusuli dengan amal kebaikan dan kebajikan. Padamu jua ya Allah kami serahkan urusan. Kepadamu jua ya Allah kami harap segalanya dipermudahkan. Dan kepadamu juga ya Allah kami mohonkan kemakbulan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Aduh, Moga Ustaz sihat-sihat ya Ustaz. Sihat, Alhamdulillah. Saya ingatkan tak ada orang cakap seorang-seorang. Ada orang punya. Aduh lah ni buka suara sebentar ni. Oh, ada. Tengok dari tadi tu macam senyap. Saya kata ni internet putus ke? Ke saya ni cakap dengan orang ke apa ke? Rupanya ada. Khusyuk. Masya Allah. Oh, senyap tu maknanya khusyuk. Baca Ustaz tak dengar. Baik. Ustaz, jangan Assalamualaikum warahmatullahi. dapat bercakap kan? Ustaz dapat peluangkan bercakap. Oh, betul juga kami ni memang senyap sekejap kan. Nanti kami dah mula bercakap, suara Ustaz dah tak ada ni nanti. Kami ni mempunyai bakat bercakap. Ustaz orang lelaki. Satu hari 7,000 perkataan. Kami ni lain. Kami 21,000. Habis dia keluar data-data dia. Allah. Kami ni 21,000 Ustaz.
Ya Allah, si Aha pun suka cakap juga ni sebentar saat ni. Jawab. Allah Akbar. 21,000 tu seorang Ustaz. Cuba Ustaz bayangkan pagi ni ada 260 orang. Tak pening jawab tu. Allahu Akbar. Kami ni ada bakat Ustaz. Mata dah pejam pun mulut boleh bercakap. Oh, tu lebih dahsyat tu. Tu memang dah berpengalaman tu. Allahu Akbar. Mudah-mudahanlah sihat walafiat. Syukur pagi ni dapatlah kita. Kurnia Allah kita dapat baca Yasin. Gunakan lidah kita. Gunakan gigi kita. Gunakan suara kita. Anak tekak kita. Peti suara kita. Untuk menyebutkan kebaikan. Untuk baca Al-Quran. Jadi Alhamdulillah. Kita syukur pada Allah. Kita dapat menjalaninya dengan baik. Saya nak tanya kat sini, siapa yang boleh bawa basikal? Tulis boleh dulu. Boleh bawa basikal. Cik Ha boleh bawa basikal. Boleh bawa basikal Saya boleh bawa tapi tak reti nak naik. Boleh kayu tak kan reti bawa. Boleh kayu je. Kayuh bawa. lah, kayuh. Mengayuh lah maknanya. Bukan bawa pegang tu. Kayuh. Boleh Oh, ramai yang boleh Belakang tu kan, basikal tu kan belakang dia tayar kan. Tayar dia. Lepas tayar, kalau mestilah tahu basikal kan, takkan tak tahu. Lepas tayar tu, lepas tu kalau ke depan, lepas tayar, kerusi dia. Lepas kerusi dia, tempat pijak kaki dia. Lepas tempat pijak kaki tu besi dia. Lepas besi dia, handle dia. Lepas handle apa? Jatuh Ustaz. Jaga Ustaz nak kenakan kita. Lepas nak jatuh terbalik lah basikal. Ya kok. Aduh, belum sempat lagi nak kenakan. Aduh, mulai hari ni saya mogok daripada sebarang teka-teki . Aduh, tahu aja. Ya Allah, macam manalah boleh tahu ni. Banyak betul dia kaji ni. Ni mesti Makan garam. Makan Betul. garam lebih tak. dah makan garam lebih. Ini kira dah makan teka-teki ni. Agaknya semua teka-teki dia dah hafal agaknya. Saya kena fikir teka-teki tahun 2023 punya lah. Nampak gaya teka-teki tahun 80-an, teka-teki 90-an ni dah tak boleh jalan lah. Dah sudah dikira apa ketinggalan lah. Allahu Akbar. Baik. Tak kisahlah tentang teka-teki tu. Kali ni kita nak pindah kepada surah Yusuf alaihissalam. Surah Yusuf alaihissalam. Hari tu last kali pada perkataan kazim kan? Pada kalimah kazim. Apa makna kazim? Siapa ingat? Kazim. Ayat berapa hari tu? Ayat 84 surah Yusuf. Kazim maknanya apa? Tahan marah. Mampu tahan marah. Baik, kita lihat setelah daripada itu, Nabi Yaqub ni menahan marah tau. Nabi Yaqub tak gunakan perkataan yang tidak sopan. Nabi Yaqub juga tidak membuat satu tindakan yang kurang baik. Pada dasarnya Nabi Yaqub pun ketika itu sudah pun berumur kan. Kata adik-beradik Nabi Yusuf, abang-abang dia kata apa? Sesungguhnya kami ni ada seorang ayah kami ni dah sangat tua. Dah berumur sangat. Jadi ayahnya pun orang yang mampu menahan marah. Lalu bila dia tengok ayah dia berpaling daripada mereka ni, abang-abang Nabi Yusuf ni, abang-abang dia ni terkejut bapak dia ni hilang Bunyamin tapi masih sebut nama siapa? Nama Yusuf kan? Tengok yang hari tu ayat 84. Apa kata dia? Wa tawalla anhum, dan Nabi Yaqub pun berpaling daripada anak-anaknya tadi. Wa qala, dan dia berkata, ya asafa ala Yusuf. Dia kata sedihnya aku rasa sedih betul. Macam mana agaknya keadaan Yusuf? Dia sebut Nabi Yusuf lah. Wa biyaddat ainahu, dan menjadi putih kedua-dua matanya, minal huzni, kerana sedih bukan kerana cacat. Saya dah pesan tadi tu.
Bukan kerana cacat, tapi kerana banyak menangis. Bukan kerana cacat, kita tak sebut cacat. Kenapa? Sebab di antara pemeliharaan Allah kepada para Nabi ialah Nabi itu dan Rasul itu tidak ada di kalangan mereka yang cacat. Atau kita sebut orang kurang upaya lah. Nak sebut kelainan upaya pun tak apa. Tapi nama rasmi dia orang kurang upaya. Orang kurang upaya tidak hina. Orang cacat tidak keji. Tetapi bagi kesempurnaan seorang Nabi dan seorang Rasul, Allah tidak menjadikan mereka itu di kalangan orang yang cacat atau kurang upaya. Kalau orang soleh biasa-biasa ada saja. Mungkin saja ada. Kalau waliullah, wali Allah, kekasih-kekasih Allah, mungkin saja ada tu, mungkin saja. Nah, kalau dia orang soleh tapi buta, ataupun orang soleh tapi tangannya tak ada. Tapi para Nabi dan para Rasul, Allah jadikan sempurna. Cuma kenapa matanya tak nampak? Kerana banyak menangis sedih. Fahuwa kazim, dalam keadaan dia menahan marahnya. Lalu, apa respon abang-abang Nabi Yusuf ni bila tengok ayah dia punyalah sedih sampai ke peringkat macam tu sekali? Lalu mereka cakap, qalu tallahi. Mereka berkata, demi Allah. Demi Allah. Kalimah sumpah. Ada 3 kalimah sumpah dengan nama Allah. Siapa tahu? Yang pertama, wallahi. Pernah dengar? Kalau kita bersumpah dengan nama Allah, wallahi. Yang kedua, wabillahi. Pernah dengar? Wabillahi. Yang ketiga, watallahi. Ni tallah ni. Kalimah sumpah. Ada orang dia tahu wallahi saja. Wabillahi dia tak pernah tahu. Watallahi dia tak pernah dengar. Tallah tu tak pernah dengar. Ya. 3 ni, wabillah, wallahi, wabillahi, watallahi. 3 tu kalimah sumpah yang maksudnya demi Allah. Jadi, adik-beradik Nabi Yusuf ni sebut, demi Allah, tafta'u tadhkuru Yusuf. Ayah ni berterusan mengingati Nabi Yusuf. Mengingati Yusuf tu secara berterusan. Maknanya, Nabi Yaqub ni tak pernah berhenti mengingat Nabi Yusuf. Tak pernah berhenti. Berterusan teringat. Hatta, kata adik-beradik dia, hatta ya, takuna, ayah boleh jadi haradan. Haradan ni apa? Maradan, satu sakit yang boleh membawa kepada kematian. Apa-apa sakit berat yang boleh bawa kepada kematian. Itu disebut dengan kalimah haradan. Kalau bahasa kita cakap, ya, sudah itulah. Dah ingatkan Nabi Yusuf. Dah sampai sakit dah ni lah. Dah sampai sakit-sakit mengingatkan anak tu. Seolah-olah macam itulah dia punya sebutan dia. Baik Jadi ceritanya dia sebut begitu. Au takuna minal halikin. Atau kalau tak sakit berat pun, mungkin saja ayah akan termasuk di kalangan orang yang halikin. Halikin ni asal maknanya binasa. Tapi maksud binasa kat sini ialah meninggal dunia. Maksud binasa tu maknanya mati. Jadi bila dia cakap gitu, kira-kira macam mengingatkanlah ayah dia, janganlah sedih sampai lama sangat. Janganlah sedih sampai berat sangat. Janganlah sampai ingat Yusuf. Habis nak buat macam mana? Nabi Yaqub tu sayang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf baik dari kalangan adik-beradiknya. Hilang masa kecil. Tapi masa Nabi Yaqub selalu sebut Nabi Yusuf ni, seakan-akan dia ada insting yang Nabi Yusuf tu sebenarnya bukan dibunuh oleh adik-beradik dia yang dulu tu. Dia ada perasaan bahawa Nabi Yusuf tu hidup. Dia ada perasaan bahawa Nabi Yusuf tu masih lagi dikandung hayat. Hayat dikandung badan. Tapi dia tetap juga sebut Nabi Yusuf. Dia kata, aku sedih kehilangan Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yaqub ni pun berkata, qala, Nabi Yusuf pun berkata, innama ashku bathi. Hanya saja aku mengadukan kesedihanku dan juga kesusahanku ini. Bathi.
kesusahan, huzni, kesedihan, ilallah. Aku adukan aku punya kesedihan dan kesusahan ini kepada siapa? Kepada Allah. Sebaik-baik pengaduan kita adukan kepada siapa? Kepada Allah. Kepada orang ke kepada Allah? Kepada Allah. Kepada Facebook ke kepada Allah? Ada orang sedih tadi, mak dia cakap gini, anak dia cakap gini, suami dia cakap gini, isteri cakap gini, terus tulis kat Facebook, sabar je saya. Ada tak? Itu rugi tu, ya Allah. Kenapa ditulis terus kat Facebook? Gaduh dengan kawan, terus tulis kat Facebook. Ya Allah. Dah kawan tu terasa, kawan tu pula balas dekat Facebook dia. Allah, janganlah. Tidak memperelok keadaan. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ingat, hanya saja aku adukan kesusahanku dan juga kesedihanku ini kepada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku dapat mengetahui sesuatu dari Allah, sesuatu yang kamu, wahai anak-anakku, tidak mengetahuinya. Jadi itulah bagus. Kalau kita ada apa-apa urusan, ada apa-apa perkara yang menyedihkan kita, yang menggusarkan kita, yang menyebabkan kita rasa macam terkilan. Ada tak? Dalam kehidupan kita ni kadang-kadang kita buat sesuatu, tercuit sikit hati kita, terkilan rasa. Sabar, letakkan dulu pengaduan kita kepada Allah. Letakkan dulu pengaduan kita kepada Allah. Ya Allah, aku ni rasa terkilan sangat. Tapi aku takut rasa terkilan aku tu salah. Rasa terkilan aku sebenarnya prasangka yang tak tepat. Kita kena ingat juga. Bukan mesti kalau kita rasa kita dianiaya, maknanya kita di pihak yang benar. Tak mesti. Tak mesti. Tak mesti. Saya pernah jumpa beberapa orang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Saya ni tak tahulah Ustaz. Kenapa? Apa masalahnya? Saya ni adik-beradik saya semuanya tak suka saya. Mereka semua tak nak bergaul dengan saya. Mereka semua begini. Saya ni tengok kena siasat dulu. Sekali lepas dah siasat. Lah, rupanya adik-beradik dia lain semua okey aja. Dia je yang rasa macam tu. Dia yang rasa seolah-olah semua orang tak suka dia. Padahal orang semua biasa-biasa saja. Hanya kerana abang dia tak telefon 3 hari, dia kata tak suka. Maknanya bukan betul-betul tak suka. Dia perasan tidak disukai. Pun masalah juga. Jadi kita yang dengar jangan, kesian awak dianiaya. Betul lah. Macam ni lah. Itulah kadang orang zaman sekarang ni kadang tak hargai adik-beradik. Kita jangan nambah-nambah dulu. Jangan. Sebab pengaduan dia tu pengaduan kepada manusia ni kita kena tengok-tengok juga dulu. Nak tolong boleh. Nak simpati boleh. Nak sokong boleh. Tapi jangan sampai kita membantu prasangka yang belum pasti. Belum pasti. Datang hospital. Assalamualaikum. Datang hospital. Ziarah keluarga kita. Sebelah ada makcik. Sebelah katil tu ada satu orang makcik. Assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam. Makcik dah makan? Dah makan. Baik. Ni yang tengah sakit ni pakcik saya. Oh, makcik ni tengah hari ni ada siapa-siapa datang. Tengah hari ni tak adalah nak makcik ni, anak-anak ni, nak harapkan anak-anak datang memang tak adalah. Anak-anak makcik ni memang dah tak ingat. Yelah kita orang tua, kadang-kadang anak ni rasa susah jaga kita. Kita dah masuk hospital nak suruh jengah pun, ya Allah, bunyilah susah. Oh ya ke makcik? Baik ya makcik. Tiba-tiba kita jalan sampai dekat kaunter nurse depan. Misi, makcik orang situ, ahli keluarga dia tak ada datang ke ziarah dia dah beberapa hari ni. Dia kata, encik, baru tadi pagi anak dia datang, cik. Malam tadi pun ada seorang lagi datang. Oh iya ke? Habis yang dia selalu cakap, saya ni tak ada orang datang, saya ni tak ada siapa, saya ni dah tua, tak ada orang nak tengok. Kenapa dia cakap gitu? Entah encik.
Saya pun tak tahu. Itu yang kita kena hati-hati. Faham? Boleh faham cerita ni? Orang mengadu-ngadu ni kita kena hati-hati. Nabi Yaakob, maknanya kan, tak semua apa yang orang mengadu kepada kita tu mudah-mudah kita buat kesimpulan. Kita tak tahu, mungkin dia, kalau dia menipu, dia berdosa. Kalau dia terlupa, itu masalah dia. Kalau dia tu tersilap cakap, dia ingatkan dia cakap yang kemarin, rupanya dia dah cakap yang hari ni. Dia mungkin cakap dalam keadaan hilang akal, dia diampunkan. Kita letak prasangka buruk, kita pula yang berdosa. Jadi memang macam itulah, kalau dengar pengaduan-pengaduan daripada manusia ni, belum tentu dapat gambaran setepatnya. Tapi kalau kita mengadu kepada Allah, Allah Maha mengetahui apa sebenarnya yang berlaku. Dan tak ada satu inci maklumat pun yang terlepas daripada ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu terbaik sekali mengadunya kepada siapa? Kepada Allah. Kalau kita mengadu kepada manusia, belum tentu cara dia memahami keadaan kita tu betul. Dan tak mesti betul pun, kalau mungkin pun mungkin salah saja. Kecuali lah kalau pengaduan tu memang betul-betul perlu untuk diadukan kepada manusia. Yang tu lain cerita. Kalau setakat urusan kesedihan, urusan rasa berat, rasa terkilan, rasa tercuit, itulah ceritanya. Jadi Nabi Yaakob kata apa? Aku dapat mengetahui daripada Allah apa yang tidak kamu ketahui. Nampak tu? Macam mana Nabi Yaakob tahu daripada Allah? Sebab apa Nabi Yaakob tahu daripada Allah? Kerana baginda kan seorang Nabi dan seorang Rasul. Allah memberitakan kepada Nabi Yaakob bahawa Nabi Yusuf masih hidup. Nabi Yusuf masih hidup. Cuma tak tahu kat mana kedudukan dia. Kat mana lokasi dia. Nampak? Dan akhirnya Nabi Yaakob tetap juga dengan pendirian minta anak dia pergi cari Nabi Yusuf. Apa dia kata? Kita lihat pada ayat yang berikut. Ayat 87. Ya baniya, wahai anak-anakku sekalian. Idhabu, kamu pergi semula ke sana. Fatahassasu ala Yusuf wa akhihi. Maka tugas kamu sekarang ialah pergi cari, pergi dapatkan berita, dapatkan khabar, dapatkan maklumat. Fatahassasu min Yusuf. Pergi dapatkan maklumat berkenaan Nabi Yusuf dan saudaranya dan adiknya. Adiknya siapa ni tadi? Adiknya Bunyamin tadi ya. Sekarang dah hilang 2 orang ni adik-beradik. Kamu cari, jangan sikit pun kamu rasa putus asa. Jangan rasa pun sikit putus asa. Wala tai'asu mir rauhillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Kita yang ada pada pagi ni, lebih kurang, Masya Allah, 290 orang ni, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Siapa yang tahu dirinya banyak berbuat dosa, yakin Allah Maha Pengampun, hanya kita mesti terus meletakkan rasa bersalah kepada Allah. Orang yang sini hidup dalam kesusahan, siapa di kalangan kita yang hidup dalam kesulitan, kesusahan, susah macam mana pun kita, jangan sampai ada rasa kecewa dari rahmat Allah. Jangan. Rahmat maknanya kasih sayang Allah. Jangan sampai kita rasa Allah tak hargai kita. Atau kita rasa Allah tak pedulikan kita. Atau kita rasa Allah tidak memberikan pertolongan pada kita. Jangan sampai rasa gitu. Tentang pertolongan Allah, bila sampai, itu urusan Allah. Tapi mesti ada letakkan keyakinan, kita mesti buat seperti mana apa yang Allah perintahkan, dan rahmat Allah, Allah akan berikan kepada kita. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jangan putus asa. Kita susah macam mana ke, kita lapar macam mana ke, kita sakit macam mana ke, yang kita bimbang tu bila sakit. Bila sakit semakin teruk, nanti syaitan ganggu kita.
Syaitan ganggu kita tengah sakit. Lebih-lebih lagi kalau nak nazar. Oi, saya taklah pernah lalui macam tu. Tapi pembelajaran dulu, guru-guru kami dulu ingatkan, kalau kita tidak biasakan diri, sentiasa harap rahmat dari Allah, antara ujian ialah bagi manusia, bila dia sakit, syaitan datang bertubi-tubi tau, mengungkit-ungkit tentang amalan dia. Syaitan akan cakap, tengok, engkau dah hari-hari baca Yasin apa tengok. Kau tengok Allah buat apa kat engkau. Syaitan punya jahat tu, sampai di masa nak ujung-ujung nyawa, masa tu lah dia nak rosakkan kita. Bila sakit berat tau, kita dah sakit sangat, kita dah rasa, nanti syaitan kerja ngungkit-ngungkit. Kau tengok, engkau dah selama ni sedekah. Tiap-tiap pagi kau sedekah. Tiap-tiap pagi kau baca Quran. Tiap-tiap pagi kau tengok. Kau tengok apa yang Allah dah buat pada engkau. Patut ke syaitan tu datang cakap macam tu? Kita dah belajar akidah. Allah berhak buat apa saja kepada saya. Kita kena letak daripada sekarang. Apa saja yang berlaku dalam hidup kita, dalam otak kita, dalam hati kita, Allah berhak buat apa saja kepada saya. Boleh tulis dekat mesej tu. Allah berhak melakukan apa saja kepada saya. Boleh tulis dulu. Saya nak masing-masing tulis ni. Kita nak tanam dulu masa kita tengah sihat, masa kita tengah waras, masa kita tengah boleh faham, masa kita tengah kuat. Alhamdulillah lah, taklah kuat sangat. Maknanya Allah berhak buat apa saja kepada saya. Allah berhak melakukan apa saja pada saya. Mudah-mudahan bila kita tulis, kita dengar dan kemudian nanti kita ingat, insya-Allah, mudah-mudahan. Apa keadaan, Allah berhak melakukan apa saja kepada saya. Kerana kita hamba. Dan pesanannya apa? Wala tai'asu mir rauhillah. Jangan, anak Nabi Yaqub pesan kat anak dia, jangan sampai kamu putus asa dengan rahmat Allah. Jangan putus asa rahmat Allah. Kenapa saya tekankan ni? Kenapa saya tekankan benda ni? Yang pertama, kerana pesanan seorang Nabi. Bukan pesanan saya. Kita kan akan rasa dalam kehidupan kita ada satu kadang-kadang keadaan tu berat sangat. Keadaan tu kadang rasa macam menghempap dada kita, rasa macam senak diri kita. Tapi kita punya pendirian kita kan, apa pun buruk keadaan yang teruk keadaan aku, sebenarnya Allah memang berhak buat apa saja pada aku, malah lebih teruk daripada ini pun dia berhak. Bila kita cakap macam tu dekat diri kita, kita cakap banyak kali, dia bukan menjadikan kita lemah, tetapi dia jadikan kita tu tidak putus asa dengan rahmat Allah. Allah berhak buat apa saja. Jadi kerja aku bukan pertikaian. Kerja aku ialah menguatkan hati kita untuk terima benda ini semua. Kita tak ada kekuatan. Kita bukan boleh menentukan apa yang kita nak. Tak boleh. Ketentuan semuanya datang dari Allah. Yang pertama yang tu. Yang kedua, kenapa saya tekankan perkara ni? Cuba lihat sambungan daripada ayat itu. Innahu, sesungguhnya, la yai'asu mir rauhillah, tidak ada sesiapa pun yang putus asa daripada rahmat Allah, illa, melainkan yang putus asa dari rahmat Allah ialah illal qaumul kafirun. Orang kafir saja yang putus asa dari rahmat Allah. Dia rasa macam dia tak payahlah sembah Allah. Dia rasa macam Allah tu bukan yang beri dia rezeki. Dia rasa tak perlu sembah Allah. Dia rasa memang tak payahlah, tak perlulah, tak payah. Jangan sembahlah, apalah gini. Jadi dia tidak ada keyakinan pada rahmat Allah. Jadi bukan mudah. Betul. Lebih mudah untuk kita pelajari dan baca berbanding kita lalui kesusahan dalam kehidupan kita. Betul. Tetapi sebelum kita melalui kesusahan yang realiti dalam kehidupan, kita mesti ada dulu, mesti tanam dulu satu prinsip dan pegangan yang kita tegaskan dalam diri kita sebelum kita lalui benda-benda itu.
Dan prinsip itu akan teruji ketika kita sedang diuji. Kita sebut kan, saya yakin dengan rahmat Allah, saya tak akan putus asa dengan rahmat Allah, itu keyakinan kita. Tapi kan belum diuji. Bila kita nak tanamkan urusan keimanan, kita akan diuji. Kita tak akan dibiarkan bercakap saja. Kita akan diuji nanti. Tapi sebelum diuji tu, kita kena tanamkan dululah pendirian dan prinsip kita. Kan ada dalam surah, kejap saya tengok ini muka surat 246. Surah apa ya? Allahumma salli ala Muhammad. Rasanya surah Ankabut. Surah Al-Ankabut kalau tak silap saya. Ya, betul tak? Ya, surah Al-Ankabut. Okey. Perhatikan ni, surah Al-Ankabut. Tak apa, siapa yang ada boleh buka. Muka surat 396. Siapa tak ada, tak apa. Tengok saja pada paparan. Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim. Dia seperti macam apa? Surah Sajdah, surah Al-Baqarah. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Apakah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan begitu sahaja untuk berkata amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, dalam keadaan sedangkan mereka itu belum lagi diuji. Allah tak akan biarkan kita dalam keadaan apa? Saya beriman, saya bertawakal, saya redha, saya yakin dengan rahmat Allah. Ya, bagus pendirian tu. Tapi jangan menyangka kamu akan dibiarkan berkata begitu dalam keadaan kamu tidak diuji lagi. Nanti akan datang ujian. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sesungguhnya kami telah uji manusia, umat-umat yang dahulu daripada mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Yang demikian akan diketahui mana satu dari kalangan mereka yang sadaqu, betul-betul benar. Yang cakap yakin rahmat Allah tu betul ke? Yang cakap tak nak putus asa rahmat Allah tu betul ke? Yang cakap nak redha terima Allah berhak buat apa sahaja tu betul ke? Tinggal nak pastikan betul ke? Wala ya'lamannal kadhibin. Dan agar diketahui yang mana satu yang sebenarnya cuma dusta saja. Dusta saja. Jadi itulah dia punya perihal keadaan kita ni. Jadi pesanan Nabi Yaqub kepada anak dia apa tadi? Jangan kamu sesekali putus asa dari rahmat Allah. Baik, kita kembali kepada muka surat 246. Lalu mereka diperintah oleh ayah dia supaya pergi semula ke negeri sana. Pergi semula, bawa barang-barang untuk ditukarkan dengan makanan-makanan macam mana sebelum ini mereka buat. Tapi kali ini tugasnya ialah ada tugas tambahan. Bukan sekadar tukar barangan dengan dapatkan gandum saja. Tapi kena pergi ke sana untuk mencari dan mendapatkan berita tentang Nabi Yusuf dan adiknya. Pergi balik tempat tu, kau cari apa khabar adik kau kat sana tu. Sebab Nabi Yusuf dah tak jumpa. Tapi adik dia yang Bunyamin, mereka tahu tak adik dia kat mana? Dia tahu tak adik dia kat mana? Tahu. Tahu kat mana? Tu dengan menteri tu. Jadi itu cara Nabi Yusuf nak supaya mereka semua datang semula. Tu cara dia. Cuma dia tak tahu yang menteri tu Nabi Yusuf. Yang dia tahu adik dia ada kat sana. Akhirnya diperintahkan oleh ayah dia supaya dapatkan berita. Ustaz, kenapa dia tak WhatsApp je Ustaz? Awak ni. Cerita suruh pergi je lah. Jangan tanya ada WhatsApp ke ada apa. Lalu akhirnya adik-beradik dia pergi kerana ayah dia tugas. Mereka pun rasa bertanggungjawab lah. Sebab asal cerita kan jangan balik kecuali mesti balik bawa semua sekali. Tanpa ada tertinggal sesiapa pun. Lalu mereka pun pergi. Falamma dakhalu alaihi. Ketika mana mereka masuk menuju menghadap kepada Nabi Yusuf, qalu, mereka berkata, ya ayyuhal aziz, wahai al-aziz. Ini gelaran kepada menteri-menteri yang ada di zaman itu. Termasuk
dia punya raja dia. Jadi gelaran dia Al-Aziz. Macam kita yang saya sebut contoh di tempat kita apa? Yang apa? YB Bismillah. Yang berhormat. Yang berhormat. Wahai yang berhormat. Seolah-olah macam itulah. Kalau kat negeri, kalau di Singapura mungkin lebih kurang. Kalau yang di Sabah, di Brunei mungkin lebih kurang. Yang di Jakarta yang biasa ikuti kita, mungkin lebih kurang macam itulah. Yang berhormat ke yang apa ke. Gelaran Al-Aziz. Sebab hari tu Nabi Yusuf terfitnah pun juga dengan Imra'atul Aziz. Dengan isteri Al-Aziz juga. Al-Aziz juga dulu pangkat dia. Yang ni pun Al-Aziz juga. Jadi dia panggil Al-Aziz. Dia panggil kepada Nabi Yusuf. Ni kan belum tahu Nabi Yusuf sebenarnya. Lalu mereka mengadu kepada Nabi Yusuf. Nak minta tolong. Massana wa ahlana durru. Dia kata, wahai yang berhormat, kami ni hidup dalam keadaan yang susah. Kami ni makanan tak berapa cukup. Kami ni makanan keperluan kami tak berapa cukup. Maka kami datang lagi. Wajibna, kami datang lagi sini semula. Bi bida'atin muzjatin. Kami bawa barang-barang yang sudah lama punya. Jadi harap-harap barang yang kami bawa ni bolehlah pihak kerajaan ambil, nak dibuat apa, tapi kami nak minta tu tukar. Sistem barter. Kami nak minta dengan sebab barang yang kami bawa walaupun dia macam dah tak berapa ada nilai ni, tapi sekurang-kurangnya bolehlah dapat gantikan. Dia tak sempat nak buat barang-barang berharga. Baru balik, bapak dia suruh datang semula. Kalau buat barang craft tangan, buat kerja-kerja tu kan ambil masa. Tapi oleh kerana bapak dia suruh pergi semula untuk cari berita tentang Bunyamin, maka apa yang ada yang kira-kira boleh ditolak untuk digantikan dengan makanan, bawa semua. Nak buat macam mana? Yang kali yang sebelum ni, yang mula-mula bawa barang betul-betul kira barang hasil-hasil kerja. Yang ini ambil-ambil apa-apa, janji boleh tolak barang. Kira kalau sekarang dia pergi kat tempat apa tu? Alah, tempat lupus tu, tempat timbang-timbang tu. Saya pernah bawa besi-besi buruk, kan? Benda yang dah tak guna. Semula. Tempat kita semula kan? Tempat kita semula tu, saya pernah bawa. Kita bawa kompor besi-besi, tempat recycle punya barang kan? Lepas tu kita pergi hantar. Dia timbang. Timbang, dapatlah RM51. Dapatlah. Bawa tu pergi dapat. Tengok, dapat RM51. Alhamdulillah, lepas dapat seekor ayam, dapatlah beli beras sikit, dapatlah beli telur sikit. Alhamdulillah. Macam tu lah. Sekarang dia kumpul-kumpul lah macam tu. Bawa sana, nak tukar gandum. Dapat gandum sikit, jadilah. Lalu mereka minta, fa'aufi lanal kail. Bolehlah kalau beri sempurnakan untuk kami timbangan. Timbangan ni maknanya apa? Timbangan tu maknanya nak ganti dengan yang namanya tepung, gandum, makanan ruji pada ketika itu. Dan mereka minta tambahan. Wa tasaddaqa alaina. Dan sedekahlah kepada kami. Kalau ikutkan betul-betul nak tukar dengan apa yang dia patut dapat, sikit aja. Sikit aja yang patut dia dapat. Sebab tu kali ni dia minta wa tasaddaqa alaina. Dan sedekahlah kepada kami. Maknanya minta tambahlah. Kalau lah tukar tu dapat RM51 contohnya, tambahlah sikit. Lagi RM9 ke, lagi RM19 ke, dapat cukup RM70. Contohnya macam tu. Yang ni dia tahu timbang dia tu mungkin tak dapat banyak gandum. Tapi tolonglah tambah sikit. Sedekahlah kat kami. Pandai dipujuk. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Sesungguhnya Allah akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersedekah. Jadi dalam cerita ni ada cerita tentang jangan putus asa rahmat Allah. Dalam cerita ini ada cerita tentang betapa sedihnya seorang ayah dengan kehilangan seorang anak. Dalam cerita ini ada cerita betapa pentingnya amalan yang namanya sedekah. Dalam cerita ini adanya cerita tentang pentingnya berlebih kurang dalam soal timbangan dan sukatan kepada orang yang kita nak berikan sesuatu sukatan dan timbangan.
Lalu bila dia cakap dengan cara yang lembut begitu, maka Nabi Yusuf pun berkenan untuk menyatakan perkara yang sebenar. Nah, bila dia dah mula merendah diri. Orang kalau dah mula minta sedekah, hari itu datang suara dia lain. Itu datang dia kata, kami datang nak tukar barang dengan makanan. Kami rakyat marhain. Kami, awak menteri, awak kena penuhi. Kami dah bawa barang, kami nak tukar. Kami nak tukar. Oh, cakap lain macam. Kemudian bila dah hilang barang, mana ada, kami datang sini, kami bukan mencuri. Kami berani cakap, kalau ada siapa-siapa dari kalangan kami yang curi, maka dia yang berhak kena hukum. Betul ni? Ya, kami setuju. Cek. Kali dekat barang Bunyamin. Apa lagi dia cakap? Dia ni yang curi kalau dia ni yang curi, dulu abang dia pun sama perangai macam dia. Amboi. Masa tu awak cakap punyalah sombong. Masa tu awak punya cakap. Lepas tu bila dah seorang kena tahan, dia tahu pula. Dia fikir, ini kalau kami kena tahan macam mana? Kalau adik kami ni kena tahan macam mana? Kami dah janji dengan bapak kami. Bapak kami orang tua. Sebab nanti kan dia sedih gini. Gantilah. Awak pula buat undang-undang minta ganti. Kata Nabi Yusuf, tak boleh. Tak boleh. Siapa yang dijumpai barang itu dalam beg dia, dia yang kena tahan. Dia yang kena tahan, pandai-pandai. Tadi awak buat bagi cadangan undang-undang macam ni lah apa. Bila dah terkena kat adik awak risau nak balik ke kampung, awak buat pula nak tukar. Tak ada. Sekarang pergi balik. Pergi balik. Sekali dia balik, dia tengok barang-barang yang sama tak ditukar apa semua. Dah, masih tak ditukar lagi. Dah jadi gitu. Kali ni, bila dah balik, rasa bersalah. Lepas tu barang yang ditukar, makanan tak jadi. Tak dapat ditukar lagi sebab adiknya tak dibawa. Macam-macam lah sebelum tu. Dah macam-macam ujian. Lala, dia fikir, bapak aku dah sedih sangat. Mata dah tak nampak. Aku pula dah 2 orang hilang. Bapak aku pula suruh pergi semula ke Mesir. Barang-barang baki yang ada, yang tinggal ni semua yang dah tak berapa standard. Dah mula merendah diri sikit. Datang, wahai yang berhormat, kami ni makin susah lah. Massana wa ahlana dhuru. Kami dah makin susah lah ya berhormat. Tapi kami datang bawa barang yang dah tak ada nilai sangat. Bolehlah bagi kami sikit makanan dan sedekahlah kat kami. Dia punya tune suara dia dah mula ada rendah diri sikit. Kalau tidak sombong, awak boleh adik-beradik. Awak tak dengar cakap bapak awak seorang rasul. Bila dah ada karakter, dah nampak perubahan dari segi cara pendirian itu, lepas tu pandai pula dia sebut, kan Allah memberi ganjaran kepada orang yang bersedekah. Lepas dah macam tu, barulah Nabi Yusuf tahu masa itu sesuai. Nabi Yusuf pandai. Daripada awal dia tak nak beritahu dia Nabi Yusuf. Setelah kali kedua dia datang, bawa Bunyamin, Nabi Yusuf tetap tak nak beritahu lagi siapa sebenar. Kali ketiga dia datang untuk rendah diri kami. Sampai minta sedekah. Bila minta sedekah, ada tu menunjukkan bahawa dia dah ada sedikit kerendahan hati. Bila dah mula merendah, baru sesuai kita cakap. Orang tengah marah-marah, kita bagi nasihat. Tak masuk. Tapi bila dah terkena, dia dah terduduk, bila dah terpenyek, bila dah terkena, bila dah apa semua, dia dah sedih dah apa, kemudian dia sedar kesilapan, masa tu bila kita berikan percakapan nasihat, ketika itu mudah dia nak menyerap. Sebab dia sudah menyediakan hati dia untuk menerima hakikat nasihat ataupun pemberitahuan tu. Nabi Yusuf tahu, dia punya cerdik tu. Sebab tu Nabi Yusuf masa dia minta jawatan tu, kan dia kata, inni hafizun alim. Aku adalah orang yang benar-benar mampu menjaga. Pada masa yang sama, aku adalah orang yang benar-benar mempunyai pengetahuan. Jadi apa Nabi Yusuf buat pada ketika itu? Masa nak bagi tahu tu macam mana cara Nabi Yusuf beritahu? Yang ini insya-Allah kita akan ikuti dalam episod yang selanjutnya.
Macam mana pendekatan Nabi Yusuf ketika nak beritahu tu? Macam mana cara Nabi Yusuf membongkar rahsia dan membuat kejutan, surprise kepada abang-abang dia ni? Yang ini insya-Allah kita akan lihat dalam pertemuan kita yang mendatang. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan cerita daripada sebaik-baik kisah dalam Al-Quran ini menjadi pengajaran yang mendasar ke hati kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, keafiatan dan kefahaman. Amin. Allahumma amin. Ustaz, boleh bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, Waalaikumsalam. ayat nombor Assalamualaikum. Jauh dah 87. jarak perjalanan daripada Assalamualaikum, rumah Ustaz. Nabi Yaakob ke tempat Nabi Yusuf tu Ustaz. Jauh, lintas negara. Oh, masih lagi dia berusaha pergi. Terima kasih Ustaz. Ustaz, ayat 87. Hmm. Nabi Yaakob suruh anak-anak dia mencari Yusuf, berita tentang Yusuf. Macam mana dia timbul suruh cari berita tentang Yusuf padahal yang hilang ketika itu hanya Bunyamin? Sebelum itu nampak pada ayat 86, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku mengetahui dari Allah sesuatu yang kamu tidak ketahui. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Yaakob betapa Nabi Yusuf tu masih hidup. Okey. Terima kasih, Jadi dia Ustaz. dapat dari Allah. Sama-sama. Ustaz, sekali lagi maaf Ustaz nak tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz nak tanya satu lagi Ustaz. Nabi Yaakob tu walaupun dia dah reda dengan kurnia Allah dan sebagainya, tapi dia tetap juga menangis sampai putih mata dia Ustaz. Jadi kalau kita pun macam tu, kita pun rasa reda, adakah kita rasa macam tak reda juga Ustaz? Sebab kita Tuhan murka tak? Sedangkan kita rasa kita reda tapi kita tetap menangisi di atas satu kehilangan tu. Menangis dan reda bukan dua perkara yang saling menyingkiri. Maknanya bila menangis tak reda, bila reda tak boleh nangis. Dia bukan dua perkara yang saling menyingkiri. Tetapi nangis, ada orang nangis reda, ada orang nangis tidak reda. Ada orang tidak nangis reda, ada orang tidak nangis tidak reda. Jadi dia bukan dua perkara yang menyingkiri. Menangis adalah zahir luaran, reda adalah urusan hati. Jadi yang berlaku kepada Nabi Yaakob menangis zahirnya tapi hatinya reda. Ustaz, mungkin kita boleh bawa soalan untuk next session sebab next kuliah jam 8 Ustaz. Baik, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Mohon maaf ya jemaah semua. Tak buat buku Ustaz? Belum. Belum. Baik, terima Ustaz. Sama-sama. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakumullah. Saya kembalikan semula ke pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran kerana Kita berjalan lancar. Semoga semua doa kita dimakbul Allah. Pada yang sakit kembali sihat sejahtera, tabah dan redha dengan ketentuan Allah. Tadabbur surah Yusuf kita hari ini pun menambahkan ilmu kepada semua jemaah. Doa kita kepada Allah. Semua perbuatan baik kita hari ini diterima Allah. Segala yang silap itu kita diampunkan Allah. Kita mulakan urusan hidup kita hari ini dengan segala kebaikan. Dan kita serahkan urusan hidup kita ini kepada Allah. Perlu diingatkan kita ini milik Allah. Dan dia berhak membuat apa saja kepada kita. Wallahu'alam. Kita tangguh pengajian kita untuk hari ini Ustaz. Dan kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Dan mohon izin Ustaz untuk saya kita tahu kuliah duha kita bermula pada jam 8 pagi bersama Al-Fadil Ustaz Fazlur Rahimi bin Ma'ruf dengan tafsir surah Al-Kahfi. Terima kasih Ustaz, terima kasih jemaah Jenai, terima kasih semua. Saya mewakili Jenai mohon ampun dan maaf anda ada sebarang kekurangan di dalam majlis kita pagi ini. Yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu daripada kami sendiri. Bagi mengakhiri majlis, mohon Ustaz membacakan doa penutup tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih.